the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with the soul. All my senses intensify whenever you and I would dive across the ocean. Badan Legislatif merupakan badan pembuat undang-undang. Ada dua tahap badan pembuat undang-undang di negara Malaysia, yaitu peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Badan pembuat keputusan di peringkat persekutuan ialah Parlimen. Parlimen membuat undang-undang yang dipanggil Akta dan diguna pakai di seluruh persekutuan. Manakala badan pembuat keputusan di peringkat negeri ialah Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang yang dipanggil Enactment dan diguna pakai dalam negeri-negeri di mana undang-undang itu dibuat sahaja. Kuasa perundangan persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen berperanan mengubah undang-undang untuk dikuatkuasakan di negara ini. Ia berkuasa meluluskan undang-undang di peringkat persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang sedia ada, menyimak dasar-dasar kerajaan dan meluluskan perbelanjaan kerajaan. Parlimen juga akan terus berjalan 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya selepas pilihan raya umum, melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu. Misi utama badan perundangan ini ialah yang pertama, memastikan tabik urus yang profesional, berintegriti dan dinamiks. Yang kedua pula, komited untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab dengan cekap dan amanah, memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan serta mengguna pakai amalan terbaik berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berkuasa dari semasa ke semasa. Visi badan perundangan ini ialah Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Saya Andy Maxwell, nomor metrik 276479 dari PJJ Kota Kinabalu, akan membentangkan tentang peranan legislatif di Malaysia. Badan legislatif atau badan perundangan merupakan satu bidang kuasa secara alamiah diamalkan oleh negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Bidang kuasa legislatif di Malaysia telah termaktub dalam Perkara 44 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara 44 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini merupakan atau memperuntukkan perundangan sebagai bidang kuasa utama badan legislatif dalam Parlimen Malaysia, yang mana mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis yang dinamakan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Peranan legislatif ini dapat dilihat apabila badan ini berperan dalam membuat undang-undang. Membuat undang-undang negara merupakan bidang kuasa utama badan legislatif dalam kerajaan Malaysia. Badan ini bertanggung jawab menggubal, memindah, dan meluluskan undang-undang negara. Keberkesanan badan ini dalam mewujudkan undang-undang atau peraturan dalam negara semuanya bergantung kepada keharmonian dan perpaduan yang wujud pada masyarakat Malaysia pada masa ini. Yang kedua, badan legislatif ini berperan dalam pentadbiran negara. Badan legislatif berperan sebagai pengawas, pemantau, serta bertindak sebagai penolak pandangan-pandangan awam terhadap tindakan-tindakan kerajaan dan mengkritik mereka sekiranya didapati bersalah. Selain itu, tugasnya juga adalah untuk memecat ahli-ahlinya, meluluskan kelayakan untuk ahli-ahlinya, mengemukakan tuduhan terhadap pegawai-pegawai awam atau mengadili kes-kes tuduhan terhadap negara. Yang ketiga, peranan legislatif juga dapat dilihat dalam keuangan negara. Dalam kerajaan Malaysia, Parlimen bertanggung jawab dalam mengendalikan keuangan kerajaan. Cukai-cukai dan kadar-kadar boleh dinaikkan dengan kuasa Parlimen seperti mana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Persekutuan. Untuk mengendalikan semua ini, badan legislatif merupakan badan yang bertanggung jawab bagi memastikan semua hasil yang diperolehi hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulan uang persekutuan yang disatukan, dan semua uang hanya boleh dibelanjakan dengan kuasa Parlimen. Dalam keuangan negara, badan legislatif merupakan badan yang akan mengendalikan dasar keuangan negara melalui percukaian, pinjaman, dan
peruntukan. Oleh itu, segala perbelanjaan dan peruntukan yang diminta oleh eksekutif adalah dibuat pertimbangan badan perundangan untuk meluluskan atau tidak. Yang ketiga ialah mengendalikan ketidakpuasan. Badan ini bertanggung jawab mengendalikan sebuah isu atau ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh rakyat terhadap pentampilan kerajaan, sama ada dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini karena ahli-ahli badan legislatif di Malaysia merupakan individu yang dilantik oleh rakyat melalui pilihan raya yang diadakan dalam negara. Oleh itu, wakil rakyat yang dipilih akan menjadi saluran oleh rakyat untuk menyuarakan pandangan atau ketidakpuasan mereka terhadap kerajaan Malaysia. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nazmir bin Samir dari PJJ Kota Kinabalu, nomor metrik 276531. Oke, baiklah. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tanggung jawab badan legislatif di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di negara kita badan perundangan ini dikenali sebagai parlimen, manakala di England pula dipanggil sebagai Westminster. Seperti yang kita tahu, badan perundangan ini berfungsi untuk menggubal, memindah, dan meluluskan undang-undang. Badan perundangan ini terbagi kepada dua peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat persekutuan. Peringkat yang kedua adalah peringkat negeri. Di peringkat persekutuan, badan perundangan terletak di parlimen, manakala di peringkat negeri, badan perundangan terletak di Dewan Undangan Negeri. Undang-undang inilah yang dijadikan panduan bagi pihak eksekutif di kedua-dua peringkat, persekutuan dan negeri. Namun demikian, undang-undang yang telah digubal oleh parlimen atau DUN tidak boleh dikuat kuasa sehingga mendapat perkenan daripada yang di Pertuan Agong bagi peringkat persekutuan dan yang di Pertua Negeri bagi peringkat negeri. Di peringkat persekutuan terbagi kepada dua dewan, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kita pergi kepada Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dewan Rakyat merupakan salah satu daripada dua dewan dalam Parlimen Malaysia. Semua rang undang-undang yang perlulah diluluskan oleh kedua Dewan Parlimen, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat bersidang maksimum selama 5 tahun dan akan terbubar secara otomatik selepas 5 tahun, melainkan jika dibubarkan lebih awal. Kuasa pembubaran terletak di bawah budi bicara yang di Pertuan Agong. Oke, kita pergi kepada Dewan Negara. Dewan Negara ialah senat bagi persekutuan Malaysia. Dewan Negara juga bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang tertinggi di Malaysia. Dewan Negara juga merupakan salah satu daripada dua dewan dalam parlimen. Antara tugas Dewan Negara adalah mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Yang kedua perlu meluluskan rang undang-undang yang dibuat sebelum dihantar kepada yang di Pertuan Agong untuk diperkenankan baginda. Yang seterusnya, Dewan Negara mempunyai pengaruh dan kuasa besar dalam soal suatu rang undang-undang. Dewan Negara juga mempunyai kuasa untuk menolak dan membatalkan sebarang rang undang-undang untuk memindah perlembagaan persekutuan Malaysia yang memerlukan kelebihan suara majoriti 2/3 dalam Dewan Negeri dan Dewan Rakyat pada bacaan kali kedua dan kali ketiga. Seterusnya, dalam proses menggubal undang-undang ini, sesebuah undang-undang yang ingin dicadangkan mestilah disediakan rangkanya terlebih dahulu. Of course lah, kena sediakan rangka dahulu. Yang kedua, jemaah menteri akan dibantu oleh Jabatan Peguam Negara dalam proses penggubalan rang undang-undang. Rangka yang dikenali sebagai rang undang-undang kemudian akan dikaji dan dibincangi oleh jemaah menteri. Rang undang-undang akan melalui 3 bacaan dalam persidangan Dewan Rakyat, yaitu yang pertama, bacaan pertama
adalah untuk memperkenalkan rang undang-undang. Bacaan kedua adalah untuk dibincangi dan dibahas oleh jemaah menteri ataupun ahli-ahli yang berhormat. Dan yang terakhir adalah bacaan ketiga akan dicadangkan oleh menteri atau timbalannya untuk dibuat satu undian ke atas rang undang-undang tersebut. Demikian saja pembentangan saya untuk tanggung jawab Badan Perundangan Legislatif di Malaysia pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kayan bin Kamarudin, nomor matriks 276769, pusat pengajian di Kota Kinabalu, Sabah. Akan saya bentangkan ialah cabaran badan legislatif di Malaysia. Yang pertama, keyakinan masyarakat terhadap kewibawaan badan kehakiman. Kewibawaan badan kehakiman menjadi salah satu indikator yang akan mempengaruhi minat pelabur untuk membuat pelaburan di Malaysia. Yang kedua, pengukuhan pembangunan modal insan. Transisi masyarakat yang lebih prihatin terhadap hak mereka di sisi undang-undang menuntut penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien. Justru penyediaan modal insan berkualiti merupakan asas penting bagi mencapai matlamat tersebut. Yang ketiga, kecekapan pengurusan organisasi. Struktur organisasi yang lemah dan model insan yang kurang cekap boleh menjejaskan perkhidmatan yang diharapkan oleh pelanggan. Oleh itu, pengukuhan struktur organisasi yang mampan dan penyediaan infrastruktur ICT yang lengkap akan menjadi pemangkin kepada penyampaian perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Dan yang terakhir, pengemaskinian dasar undang-undang dan peraturan selaras dengan peredaran massa. Dasar undang-undang dan peraturan perlu dikemaskini dan semasa ke semasa. Namun sehingga kini terdapat dasar undang-undang dan peraturan lama yang masih diamalkan walaupun tidak lagi selaras dengan peredaran massa. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Miguel bin Kansan, nomor metrik 276519 daripada PJJ Kota Kinabalu. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya badan legislatif di Malaysia adalah dikenal sebagai badan pembuat undang-undang. Badan legislatif terbagi kepada dua peringkat, yaitu peringkat persekutuan dikenali sebagai Dewan Negara dan peringkat negeri dikenal sebagai Dewan Rakyat. Di peringkat persekutuan, badan yang memutuskan keputusan undang-undang adalah dikenali sebagai Parlimen. Oleh itu, Parlimen membuat undang-undang yang dipanggil akta dan digunakan pakai di seluruh persekutuan. Manakala badan pembuat keputusan di peringkat negeri ialah Dewan Undangan Negeri atau DUN. DUN membuat undang-undang yang dipanggil sebagai enactment dan digunakan pakai dalam negeri-negeri di mana undang-undang itu dibuat sahaja. Hal ini memberikan kebaikan kepada negara Malaysia. Antara kebaikannya ialah menjadi tunjang kepada keamanan dan perpaduan di Malaysia. Selain itu, merupakan dasar kepada pembentukan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Peruntukan utama perlembagaan merupakan satu asas yang menjadi tuan belakang kepada sistem pemerintahan di Malaysia. Oleh itu, negara Malaysia perlu bekerja sama agar sistem pemerintahan akan menjadi lebih teratur dan sistematik, di mana boleh menjadi negara maju seperti negara Kanada, negara Poland, dan negara Pakistan yang mana mengamalkan sistem pemerintahan berparlimen. Itu saja dari saya. Terima kasih.